Selamat petang, salam sejahtera. Susulan daripada selepas Anwar menjadi Perdana Menteri tentang pembinaan atau pembentukan kabinet Anwar Ibrahim, ini memang satu cabaran terbesar kepada Anwar Ibrahim untuk membentuk kabinet yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Namun seperti mana dalam video-video aku yang lain, aku tetap optimis bahawa Anwar Ibrahim boleh menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan nak menjadi Perdana Menteri pun dia boleh laksanakan. Walaupun 24 tahun menanti, ini kan pula membentuk kabinet. Ramai orang mempersoalkan apakah besar kabinet Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar telah memberikan satu keputusan dan juga satu pendirian bahawa Anwar kata, Perdana Menteri kita mengatakan bahawa beliau akan membuat kabinet yang bersaiz kecil daripada kabinet yang pernah dibuat oleh Ismail Sabri Yaakob juga Muhyiddin Yassin. Selain daripada itu, Anwar juga telah pun berdiri pada pendirian asalnya untuk memotong gaji para menteri dan ianya sedang dalam proses, kata Anwar Ibrahim. Dan yang paling kita bangga tentang Anwar Ibrahim ialah apabila Anwar Ibrahim bersetuju dan kekal pada pendirian, beliau menyebut sekali lagi bahawa beliau tidak akan mengambil gaji Perdana Menteri. Aku rasa selepas ini siapa yang menjadi Perdana Menteri, ini akan menjadi satu indikator, ini akan menjadi satu standard yang tak tahulah siapa yang berani mau jadi Perdana Menteri lagi lepas ini. Aku fikir standard yang diletakkan oleh Anwar Ibrahim ini adalah standard baru untuk politik Malaysia. Oleh sebab itu aku nak bagi kredit terkini kepada Anwar Ibrahim. Dia adalah yang terbaik kerana dia sudah memulakan satu yang dipanggil reformasi. Alang-alang reformasi, biar reformasi penuh. Alang-alang lawan sampai tetap lawan. Nah, itu yang Anwar katakan. Namun demikian, yang mengejutkan kita, tepat pada 6.36 petang sebentar tadi dilaporkan jawatan timbalan Perdana Menteri Barisan Nasional tiada calon. Wah, bila aku nampak saja tajuk ini, aku terkejut. Takkanlah besar-besar Barisan Nasional itu pun tiada yang layak pula. Takkan tunggu KJ nak menang lagi baru KJ nak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Di mana Tokmat dan sebagainya. Tapi Barisan Nasional tidak mempunyai calon untuk menyandang jawatan timbalan Perdana Menteri, kata naib pengerusinya Joseph Kurup. Ini berita pukul 6.36 petang tadi. Beliau mengatakan, belum, saya minta maaf, saya tidak mahu membuat spekulasi. Kurup yang juga Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dipetik memberitahu berita harian menerusi mesej teks. Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi kejaminan akan ada 2 timbalan Perdana Menteri dalam kabinetnya di bawah Kerajaan Perpaduan. Dan dalam jawatan itu akan diisi oleh wakil daripada BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS, kata Anwar Ibrahim. GPS juga akan menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan yang diketuai oleh Presiden PKR. Saudara-saudara, namun demikian, tepat pada pukul petang ini, pukul 6.45 petang tadi, telah diwar-warkan bahawa Menteri Besar Negeri Sembilan Tokmat sesuai untuk timbalan Perdana Menteri, kata laporan ini. Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun mencadangkan timbalan pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata secara pribadi iaitu Muhammad berasal dari Negeri Sembilan. Jadi saya suka dia jadi timbalan Perdana Menteri. Dia seorang ahli politik dan pemimpin yang berpengalaman yang boleh menepati rang undang-undang menurut utusan Malaysia. Yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan sebagai memberitahu wartawan hari ini. Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, akan ada 2 timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduannya dan jawatan itu masing-masing akan diisi oleh wakil daripada Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Muhammad yang juga ahli Parlimen Rembau telah dispekulasi sebagai seorang calon yang berkemungkinan untuk mengisi jawatan tersebut.
Sebelum aku teruskan ulasan tentang kabinet ini, pada pendapat kamu siapa lagi kah yang calon boleh menjadi timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan datang daripada Barisan Nasional ini? Aku boleh mencalonkan beberapa nama besar yang ada di dalam kem ataupun di dalam kerajaan perpaduan ini. Tapi yang aku hairan, kenapa Ismail Sabri Yaakob tidak dicalonkan pula? Kenapa Ismail Sabri Yaakob tidak dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri? Walhal di dalam manifesto sebelum ini, Barisan Nasional mahu Ismail Sabri Yaakob dicalonkan sebagai Perdana Menteri kalau Barisan Nasional menang. Kalau itu bermaksud yang paling berkuasa, yang paling penuh pengaruh, sebenarnya Ismail Sabri Yaakob. Tapi kan hairan, kenapa Ismail Sabri Yaakob tidak pula dicalonkan sekali lagi sebagai timbalan Perdana Menteri? Tak dapat Perdana Menteri, sekurang-kurangnya bagilah dia timbalan Perdana Menteri. Apa pula nak dibagi kepada Tokmat pula kan? Selain itu, ada seorang lagi calon yang mungkin kita boleh sebut, iaitu Hisamuddin Tun Hussein. Tapi tak tahulah, kerana banyak spekulasi yang mengatakan tentang sokongan Hisamuddin Tun Hussein kepada Perikatan Nasional, khususnya kepada Muhyiddin Yassin. Dan calon yang keempat yang boleh dikendengahkan sebagai timbalan Perdana Menteri ialah, kalau bukan boleh dicalonkan, ialah Ahmad Maslan. Itu pun aku nak tanya juga, kenapa Ahmad Maslan tidak dicalonkan pula? Kalau sebelum ini laporannya kata tidak ada Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, tapi sekarang ini dispekulasikan pula iaitu Mat Hassan. Kenapa bukan Ahmad Maslan? Bagilah juga Ahmad Maslan peluang. Okey, Tokmat pun boleh juga, tapi yang aku agak terkilan ialah kalaulah KJ menang kan bagus. Aku rasa kalau KJ menang, dia layak jadi timbalan Perdana Menteri daripada UMNO atau daripada Barisan Nasional. Malangnya Khairi Jamaluddin kalah dalam pertandingan parlimen baru-baru ini. Jadi saudara-saudara sekalian, aku memikirkan timbalan Perdana Menteri daripada Sabah mungkin tiada. Tapi timbalan Perdana Menteri daripada GPS mungkin ada. Mungkin adalah orang-orang besar daripada GPS. Mungkinkah Johari Abang Upeng? Tapi aku fikir dia tidak dapat sebab dia adalah Premier Sarawak. Tak mungkin Ketua Menteri ataupun Premier boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi mungkin akan dipilih daripada kalangan pemenang-pemenang ataupun kalangan ahli-ahli parlimen yang ada daripada Sarawak, yang lain selain daripada Abang Johari sebagai timbalan Perdana Menteri untuk Malaysia datang daripada blok Borneo. Kerana Abang Johari memang susah untuk dilayakkan kerana dia adalah Ketua Menteri. Nanti susah lagi, nanti banyak pula kerjanya yang tidak dapat dilaksanakan pula kalau dua tanggungjawab dia yang besar itu kan. Okay, so itulah dia tentang jawatan timbalan Perdana Menteri dan Kabinet Anwar Ibrahim. Jangan lupa tekan butang subscribe, tolong tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.